Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan 11 ingin membentangkan tentang tajuk isu mempersendakan pakaian tradisional menggugah adat dan identiti bangsa di Malaysia. Ahli kami terdiri daripada Wan Nur Fatin Nabilah binti Wan Muhammad Rusdi, Amal Nabilah binti Muhammad Helmi, Ain Nadirah binti Ayub, Fatimah Zahra binti Ahmad dan Syahirah binti Alias. Falsafah secara umumnya merujuk kepada penyelidikan tentang hakikat realiti, pengetahuan, nilai-nilai, etika dan kehidupan manusia. Ia melibatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai asal-usul dan sifat kehidupan, tujuan kehidupan serta hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Falsafah membantu kita memahami dan mencari jawapan terhadap soalan-soalan mendalam tentang kehidupan, masyarakat dan isu-isu semasa. Isu semasa yang menjadi topik pilihan kumpulan kami adalah isu mempersendakan pakaian tradisional yang dapat menggugat adat dan identiti bangsa. Isu mempersendakan pakaian tradisional di Malaysia telah menggugat adat dan identiti bangsa kerana ia melibatkan imej, budaya dan identiti masyarakat tempatan. Pakaian tradisional di Malaysia memiliki nilai dan adat yang kuat. Pakaian tradisional juga memiliki makna dan sejarahnya yang tersendiri yang mencerminkan warisan budaya, identiti bangsa dan agama. Namun demikian, sekiranya pakaian tradisional ini dipersendakan, ianya bagai suatu penghinaan terhadap adat istiadat yang diwarisi dari generasi ke generasi sekaligus merosakkan kehormatan dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat yang menghargai dan menjaga adat dan tradisi mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang diperoleh iaitu yang pertama, menghuraikan faktor perubahan trend fashion yang berlaku kepada pakaian tradisional Melayu. Yang kedua, mengenal pasti kesan pemodenan pakaian tradisional terhadap nilai, adat dan identiti masyarakat Melayu. Dan yang ketiga, menjelaskan cara untuk mengatasi pemodenan pakaian tradisional yang menggugat identiti dan adat masyarakat Melayu. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Walaupun terdapat banyak kajian yang telah dijalankan ke atas pakaian tradisional, sebahagian besar daripada mereka hanya memberi penekanan terhadap corak dan reka bentuk pakaian tersebut sahaja. Contohnya ialah kajian yang dilaksanakan oleh Asuzul Hida Aman, Rosmahwati Ahmad Zakaria, Zulis Iskandar Ramli pada tahun 2022 yang bertajuk Elemen Rekaan dan Seni pada Baju Kurung Masyarakat Melayu. Kajian ini membincangkan tentang 5 elemen yang terkait di dalam proses pembuatan baju kurung mengikut elemen yang terdapat di dalam potongan pakaian tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dapatan kajian dan ulasan isu. Pada awal tahun baru-baru ini, seorang pengasas fashion pakaian berjenama Bihati iaitu saudara Kelvin telah dikatakan memperekakan pakaian tradisional bangsa Melayu dan mencetuskan kontroversi semasa di Kuala Lumpur Fashion Week pada tahun 2022. Kelvin iaitu pengasas jenama baju Bihati telah mereka baju Melayu yang baggy dan tidak digayakan dengan seluar. Tambahan pula, terdapat seorang pempengaruh iaitu influencer yang turut menggayakan pakaian baju Melayu, songkok dan memakai skirt. Jenama ini dikatakan telah mengubah suai pakaian tradisional masyarakat Melayu dan Cina iaitu Cheongsam menjadi lebih trendy. Fashion ini dikatakan fashion berpakaian separuh bogel dan telah mencolok mata warga yang melihatnya. Ianya seolah-olah suatu penghinaan ke atas pakaian tradisional yang pada asalnya sopan dan unik. Oleh itu, isu ini telah menjadi kontroversi dan kecaman netizen di semua platform terutamanya laman Instagram, Twitter, berita online, TikTok dan sebagainya. Namun begitu, pengasasnya sendiri iaitu Kelvin telah mengeluarkan kenyataan melalui berita harian online mengatakan bahawa beliau tidak berniat untuk mengejek mana-mana pihak serta agama sekalipun. Yang seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan proses perkembangan teknologi dan media sosial yang telah menyebabkan berlakunya penghinaan dan persendakan terhadap pakaian tradisional. Hal ini dikatakan demikian kerana pengaruh budaya asing di negara kita semakin menjadi-jadi dan ianya telah berjaya mempengaruhi sesetengah pihak sehingga mereka sanggup mengubah suai reka bentuk baju tradisional setiap kaum. Kebanyakan masyarakat kita tertarik dengan fashion-fashion terkini pakaian dalam media sosial.
Jadi, pada mereka, dengan memperbaharui reka bentuk pakaian tradisional mengikut trend terkini adalah sesuatu perkara yang sewajarnya. Sesetengah daripada pereka fashion berpakaian beranggapan bahawa cara tersebut dapat memajukan lagi industri fashion pakaian di Malaysia serta dapat menarik minat anak muda terutamanya. Hal ini dikatakan sedemikian berlaku kerana kurangnya pemahaman terhadap nilai budaya dan sejarah di sebalik pakaian tradisional. Melalui perkembangan ini juga, ianya mencetuskan masyarakat yang terdedah kepada budaya hedonisme. Budaya ini telah diperkenalkan dalam masyarakat Malaysia khususnya dalam generasi muda dan menghadapi tentangan yang ketara daripada masyarakat kerana terdapat pencanggahan nilai dan kepercayaan. Tanggapan hedonisme ini telah memberikan impak yang mendalam terhadap pakaian tradisional. Ini disebabkan oleh individu hedonistik cenderung mengutamakan keinginan dan keselesaan peribadi berbanding pandangan masyarakat dan norma kehidupan dalam berpakaian. Sebagai contoh, dalam isu mempersenda pakaian tradisional, pengasas baju BHT iaitu saudara Kelwen dan influencer di media sosial seperti Asfaheri lebih selesa dalam menggayakan pakaian tradisional yang mendedahkan aurat dan bercanggah dalam syarak Islam, khususnya bagi kaum wanita. Kesannya, ia menyebabkan sesetengah pihak ini melupakan kepentingan, keistimewaan dan keunikan pakaian tradisional berbanding mengingatinya. Faktor seterusnya ialah tiada nilai ekonomi. Salah satu faktor yang telah mengugat identiti pakaian tradisional di negara kita adalah kerana pakaian tradisional dianggap tiada nilai ekonomi di mata masyarakat kini. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat kini berpandangan bahawa desain dan fashion dalam pakaian tradisional ini tidak mengikuti perkembangan zaman kini. Masyarakat kini lebih cenderung untuk membeli dan memakai pakaian yang desainnya dipengaruhi oleh budaya negara luar daripada Malaysia. Seorang pelakon wanita iaitu Nadia Bryan dikatakan telah memakai baju Melayu tanpa seluar. Semasa acara ini berlangsung, pengasas BHT iaitu Kelwen turut memberi kenyataan bahawa rekaan baju yang direka bagi pelakon wanita terkenal ini merupakan inovasi daripada pakaian tradisional masyarakat Melayu. Keadaan ini berlaku dikatakan demikian kerana pengaruh media sosial yang kuat berkenaan trend dalam berpakaian diaplikasikan terhadap pakaian tersebut. Mereka juga merasakan trend tersebut lebih menarik dan sesuai jika dipakai pada zaman sekarang. Selain itu, pereka baju kini juga perlu bersaing dengan pelbagai pereka fashion terkenal dari luar negara yang rekaannya lebih cantik dan menarik perhatian. Oleh itu, ini menyebabkan pakaian tradisional jika dipakai kini dianggap kurang dipilih dan mendapat keuntungan yang sedikit jika dijual oleh penjual. Faktor seterusnya ialah relativism. Relativism adalah satu fahaman yang menganggap bahawa kebenaran itu berbilang-bilang. Fahaman ini sealiran dengan liberalism yang mengangkat kebebasan. Dalam konteks relativism, pandangan terhadap mempersendakan pakaian tradisional dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu atau budaya tertentu. Beberapa pendukung relativism mungkin berpendapat bahawa penilaian tentang mempersendakan pakaian tradisional juga bersifat relatif dan tergantung pada konteks budaya, pandangan atau norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Selain itu, terdapat juga individu yang terlalu obses dengan trend terkini sehingga mereka menjadi antara penyumbang utama kepada berlakunya perubahan fashion yang mencemarkan pakaian tradisional. Mereka fashion kini pula seperti menambah garam dengan hasrat mereka yang dikatakan ingin memberikan nafas baru yang lebih unik dan terkini dalam industri fashion negara. Hal ini menyebabkan mereka mula mengorak langkah untuk menjadi lebih kreatif dengan cara mengubah serta mengolah pakaian tradisional mengikut cita rasa terkini. Antara usaha yang dilakukan oleh pereka fashion kini adalah mengubah pakaian lelaki seperti baju Melayu untuk dipakai perempuan dan pakaian perempuan untuk dipakai oleh lelaki. Hal ini jelas salah di sisi agama Islam. Walaupun pereka fashion itu sendiri bukan penganut agama Islam, namun sekurang-kurangnya cubalah untuk menghormati larangan oleh agama tersebut. Baru-baru ini telah turun di media sosial berkenaan dengan penglibatan pempengaruh media sosial yang mempergeragakan fashion sebegini di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Berbagai fashion baju Melayu diragakan oleh model dan pempengaruh media sosial tidak kira jantina. Perkara yang menyedihkan lagi,
baju Melayu digayakan oleh selebriti wanita tempatan dengan tidak berseluar. Hal ini telah menjejaskan identiti baju Melayu itu sendiri serta membawa pengaruh negatifnya terutamanya kepada golongan muda yang dilihat begitu obses dengan fashion. Persaingan dengan fashion kini dalam industri pakaian juga menjadi salah satu faktor dalam isu ini. Daya saing industri pakaian dan fashion telah mengubah keaslian pakaian tradisional. Hal ini adalah kerana dalam usaha untuk memenuhi pasaran yang semakin berkembang dan selari dengan aliran fashion antarabangsa, pakaian tradisional tertentu mungkin telah mengalami perubahan dari segi gaya dan konsep asalnya. Fashion kini merangkumi semua aspek fashion yang berkaitan dengan trend, gaya, pilihan fashion yang sedang popular pada masa ini. Adalah penting untuk diingat bahawa trend fashion berkembang mengikut peredaran masa yang bermaksud apa yang dilihat bergaya pada masa itu mungkin tidak sama dengan apa yang menjadi popular pada masa hadapan. Oleh sebab itu, kebanyakan mereka fashion di negara ini biasanya mereka bentuk pakaian yang selaras dengan trend dan gaya fashion terkini yang popular pada masa ini. Terdapat pelbagai cara untuk mengubah pakaian tradisional, antaranya termasuklah dengan menggunakan bahan yang berbeza, reka bentuk moden, menukar atau membuat unsur tradisional atau menambah barang kemas yang moden. Mengubah suaian pada pakaian boleh merosakkan kualiti sekaligus menjejaskan keaslian budaya yang wujud dalam pakaian tersebut. Sebagai contoh, baju Melayu diubah menjadi semakin ketat boleh menghakis keaslian baju Melayu tersebut. Pengubah suaian ini boleh menyebabkan hilangnya nilai keunikan dan budaya tradisional yang dibawa oleh baju Melayu. Perubahan itu juga boleh menjejaskan cara pakaian itu dilihat oleh masyarakat kerana ia mungkin tidak lagi dilihat sebagai pakaian tradisional Melayu. Trend mengabaikan adat dan nilai budaya sememangnya membimbangkan kerana ia mungkin memberi kesan negatif kepada pelestarian budaya Melayu. Saya akan meneruskan perbincangan tentang kesan perubahan dalam memodenkan pakaian tradisional terhadap masyarakat. Yang pertama ialah menggugah identiti pakaian tradisional setiap bangsa. Antara kesan trend berpakaian masa kini ialah dapat menggugah identiti dan adat dalam berpakaian tradisional bagi setiap bangsa di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap bangsa mempunyai keunikan dalam memakai pakaian tradisional mereka. Sebagai contoh, bagi bangsa Melayu, dalam adat Melayu, orang lelaki zaman dahulu memakai baju Melayu yang berteluk belanga atau bercekak musang pada bahagian leher. Pakaian ini dipakai pada sambutan seperti hari raya, majlis agama, jemputan majlis kahwin dan sebagainya. Jadi, ini telah menunjukkan bahawa pemakaian pakaian tradisional mempunyai keunikan dan menjadi identiti setiap bangsa yang memakainya. Yang kedua ialah merosakkan budaya dan adat resam turun-temurun. Penggunaan pakaian moden boleh memberi kesan buruk terhadap pemeliharaan tradisi dan amalan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kemasukan gaya dan aliran barat boleh menyebabkan kehilangan identiti budaya yang unik dan sekaligus menghakis nilai dan kepercayaan yang telah dipegang selama berabad-abad. Penggunaan gaya pakaian barat juga boleh menyebabkan kehilangan identiti budaya dan kebanggaan. Apabila orang berhenti memakai pakaian tradisional dan mula berpakaian moden seperti orang lain, mereka kehilangan rasa hubungan dengan komuniti dan warisan mereka. Ini boleh menyebabkan hilangnya amalan dan nilai budaya kerana orang ramai semakin terputus hubungan daripada tradisi dan adat yang telah diturunkan kepada mereka. Yang ketiga ialah menyebabkan hilangnya keunikan dan kepelbagaian agama. Pakaian tradisional memiliki makna yang tersendiri dan mengandungi sejarah serta tradisi yang penting. Namun, jika pakaian tersebut dipakai atau diubah dengan cara yang tidak sesuai, maka nilai-nilai tersebut akan hilang pada generasi akan datang. Pakaian tradisional seringkali menjadi simbol dari kepelbagaian dan keunikan budaya sesuatu masyarakat. Jika pakaian tradisional dipersendakan atau diubah sedemikian rupa sehingga kehilangan ciri khasnya, maka kepelbagaian dan keunikan budaya tersebut akan hilang. Jika isu ini terus dibiarkan dan semakin berlarutan, maka ianya dapat menyebabkan kerosakan budaya, nilai sejarah serta berupaya menimbulkan konflik antara individu atau kelompok masyarakat. Hal ini kerana pakaian tradisional merupakan lambang kebudayaan yang unik dan mempunyai nilai sejarah yang penting. Apabila pakaian tradisional dipersendakan, maka nilai-nilai budaya asalnya boleh hilang dan dipinggirkan.
Seseorang juga boleh merasa tersinggung sekiranya melihat baju yang sepatutnya direka dengan gaya tertentu diubah sesuai dengan keterlaluan. Sebagai contoh, tular baru-baru ini tentang sebuah butik ternama di Malaysia yang memperagakan rekaan baju Melayu dan rekaan baru yang pelik. Perkara yang menyedihkan lagi, terdapat juga model perempuan yang memperagakan baju tersebut tanpa berseluar. Baju Melayu tersebut tanpa berseluar. Hal ini dilihat sebagai satu ancaman terhadap kebudayaan dan identiti Melayu itu sendiri yang tidak mementingkan unsur agama Islam sebagai agama bangsa Melayu. Yang keempat ialah menggugat nilai moral dan keagamaan. Pakaian tradisional di Malaysia mempunyai rekaan yang tersendiri bagi kaum Adam dan Hawa yang jelas sangat berbeza antara satu sama lain. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap pakaian mempunyai nilainya yang tersendiri. Sebagai contoh, pakaian kaum lelaki ialah baju Melayu dan pakaian kaum wanita pula ialah baju kurung. Namun begitu, trend fashion masa kini yang banyak terpengaruh dengan budaya barat menyebabkan segelintir perikal fashion di Malaysia yang cuba meletakkan kesamarataan di dalam berpakaian, iaitu lelaki dan wanita bebas meniru fashion jantina yang berlainan dengan mereka. Hal ini sangatlah bertentangan dengan agama Islam yang menegaskan bahawa lelaki tidak boleh menyerupai wanita dan wanita tidak boleh menyerupai lelaki. Namun begitu, pempengaruh di Malaysia kelihatan cukup bangga dengan memperagakan fashion sebegitu yang menjadi ikutan ramai. Tindakan ini bukan sahaja tidak menghormati agama Islam, malah menjejaskan akhlak masyarakat akibat daripada berpakaian yang menyerupai jantina yang berbeza dengannya. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cara mengatasi isu perubahan fashion dalam memodernkan pakaian tradisional. Cara pertama ialah dengan memupuk nilai keagamaan dalam diri setiap individu. Pengaruh agama boleh memberi impak yang besar dalam menangani perubahan pakaian tradisional dengan trend fashion moden. Dalam tata cara berpakaian dalam Islam, tidak menitik beratkan fashion atau rupa dan jenis pakaian yang dipakai, asalkan pakaian tersebut tidak menunjukkan bentuk badan atau bayang dan tidak menggunakan kain nipis sehingga menampakkan warna kulit. Selain daripada itu, menurut agama Islam juga, pakaian yang menyerupai lelaki tidak boleh dipakai oleh orang perempuan dan begitulah sebaliknya. Larangan ini bertujuan supaya tidak keliru sehinggakan orang yang melihat cara seseorang itu berpakaian tidak dapat mengenali jantina si pemakai. Selain itu, pendidikan boleh membantu mengatasi cabaran dalam memodernkan pakaian tradisional. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah adalah seperti melaksanakan kempen atau program yang berupa pertandingan pakaian tradisional agar dapat memupuk nilai minat para pelajar. Melalui pertandingan seperti ini, generasi muda dapat belajar lebih banyak mengenai pakaian tradisional, sejarahnya serta nilai-nilai dan simbolisme yang terkandung di dalamnya. Hal ini seterusnya dapat membangkitkan rasa cinta terhadap pakaian tradisional dan mendorong individu lain untuk menjaga dan menghormati pakaian tradisional kaum-kaum lain. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam membantu mengatasi isu perubahan fashion dalam memodernkan pakaian tradisional. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menyampaikan pengetahuan kepada anak-anak mereka mengenai kaitan sejarah dan kepentingan nilai pakaian ini melalui berbagai cara seperti bercerita, melawat muzium, pameran kebudayaan, menonton dokumentari dan filem, membaca buku dan artikel ataupun melibatkan diri dalam perbincangan dan perbahasan mengenai topik tersebut dan lain-lain. Ibu bapa juga wajar menjadi contoh teladan kepada anak-anak mereka dengan mengenakan pakaian tradisional dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memakai pakaian tradisional semasa menghadiri majlis keluarga seperti perkahwinan, pertunangan dan hari lahir. Media massa juga berpotensi membantu mengatasi pemodenan dalam pakaian tradisional. Salah satu cara untuk mengekalkan pakaian tradisional adalah dengan menggunakan pelbagai bentuk media seperti filem, dokumentari dan media sosial. Dengan mempamerkan pakaian tradisional secara positif, orang ramai akan lebih untuk menghargai dan ingin memilikinya. Platform media massa ini boleh digunakan untuk menyiarkan berkenaan cara menggayakan pakaian tersebut mengikut adat resam setiap bangsa dengan betul. Jika perikal fashion ini membuat nilai tambah dan inovasi dalam desain pakaian tersebut, mestilah mematuhi syarat setiap agama dan tidak melanggar falsafah dan norma kehidupan manusia dalam berpakaian.
Melalui langkah yang positif ini diharapkan dapat membuka kembali mata dan pemikiran masyarakat yang hilang disebabkan oleh pengaruh hiburan negara asing yang telah masuk ke dalam negara kita. Kesimpulannya, kajian ini adalah sangat signifikan dan merupakan satu cadangan topik yang menarik yang boleh memperlihatkan tentang penggugatan identiti dan adat budaya setiap bangsa melalui cara berpakaian. Seterusnya, ianya membantu pengkaji untuk menedahkan makna dan gaya penampilan sebagai kesan yang visual berkaitan dengan pengaruh nilai budaya antara zaman dahulu dengan zaman milenial yang sekarang. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat perubahan reka bentuk fashion dalam industri pakaian yang telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dalam negara kita. Namun begitu, perkembangan dan perubahan fashion dalam berpakaian sepatutnya masih boleh mengekalkan identiti dan adat setiap bangsa di negara kita. Terdapat pelbagai usaha untuk melestarikan seni dan budaya pakaian tradisional yang boleh dijayakan oleh setiap pihak. Seterusnya, dengan usaha yang bersungguh-sungguh ini, ianya dapat melestarikan semula apa yang pupus dalam norma dan jati diri masyarakat Malaysia berdasarkan falsafah dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Sekian, terima kasih.